Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu-ibu ayah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan terbaik insya-Allah. Hari ini hari Jumaat, alhamdulillah, syukur pada Allah. Cepat masa berlalu kan, dah Jumaat balik. Biasanya baru sembahyang Jumaat. Biasanya baru saja pergi solat Jumaat, dah solat Jumaat balik. Biasanya baru saja beratur. Pak Riz dalam kereta nak pergi masjid. So insya-Allah kita buat live sampailah Pak Riz sampai ke masjid. And kita nak sampai seawal yang boleh lah, sebab kita nak masuk masjid. Dan menarik pada detik saat ini, sangat menarik kan, sebab masjid masih lagi terikat dengan kota yang ditetapkan. Tapi bila kita ada keinginan yang mendalam kan, tak ada halangan dalam kehidupan kita. Tadi Pak Riz sempat hari ni kita mula sesi coaching kita dengan seorang penagih dadah. So ada seorang yang akan hemat dengan Pak Riz. Dulunya penagih dadah, dia akan hemat dengan Pak Riz. Baru je sampai, kita borak bagaimana anak muda ni berjaya tinggalkan dadah. Nanti kita akan kongsi, InsyaAllah kalau ada rezeki besok kita live, kita akan kongsi dengan anak muda ni macam mana dia berjaya tinggalkan dadah. Tapi satu perkara yang paling besar ialah keinginan yang mendalam. Bila kita ada keinginan mendalam untuk tinggalkan maksiat, subhanallah, insya-Allah kita akan berjaya. Bila kita ada keinginan yang mendalam untuk bangun tengah malam, untuk tahajud, insya-Allah kita berjaya bangun, insya-Allah. Bila kita ada keinginan yang mendalam, keinginan yang mendalam ni, keinginan yang sungguh-sungguh untuk jaga solat, insya-Allah terjaga solat kita, insya-Allah. Kalau kita ada keinginan yang mendalam untuk menepis dan menapis semua maksiat, insya-Allah kita tidak akan dihinggapi oleh perkara-perkara yang boleh melalaikan kita, boleh menjadikan kita jauh daripada Allah SWT. So keinginan tu kena kuat. Bila Pak Riz handle anak-anak muda yang terlibat dengan dadah, khusus dadah lah, nak cerita dadah ni kan, asasnya yang Pak Riz tetapkan pada mereka ialah satu je: keinginan mendalam untuk tinggalkan najis dadah, keinginan yang mendalam untuk menjadi hamba Allah, keinginan yang mendalam untuk tinggalkan segala maksiat, keinginan yang mendalam untuk menterjemahkan hidup sebagai seorang hamba. So keinginan mendalam tu kita kena create dalam jiwa anak-anak. Ini bukan senang. Ini benda paling sukar. Kalau tuan-tuan tanya saya, Pak Riz macam nak buat, ini bukan benda yang kita boleh kongsi melalui cerita-cerita macam ni, melalui live macam ni. Tak. Dia merujuk kepada individu-individu tertentu kan. Orang ni lain cara dia kita bangunkan, orang ni cara lain, sebab karakter kita berbeza-beza. Bila kita berurusan dengan manusia yang karakternya berbeza-beza, kita kena ada teknik yang berbeza, kita kena ada kaedah yang berbeza. Dan sebab tu kalau Pak Riz kongsikan kan, bila kita ada keinginan mendalam nak lihat anak kita berjaya dalam hidup, kita ada keinginan mendalam nak lihat anak kita berjaya dalam pelajaran, berjaya dalam kehidupan kan, kita akan buat apa saja kan. Kita akan sanggup buat macam-macam perkara untuk pastikan anak kita berjaya. Untuk kita nak pastikan anak kita berjaya di peringkat SPM, kita sediakan tuitionnya, kita pastikan ada cikgu datang kelas kat rumah, sebab keinginan kita mendalam. Satu, bila kita perhatikan kenapa ada ramai remaja hari ini gagal, sebab yang nak pimpin mereka ni tidak ada keinginan yang mendalam nak lihat anak-anak ini berjaya. Ada keinginan tapi tak cukup dalam, ada keinginan tapi tak cukup kuat, ada keinginan tapi tak cukup mantap. Maksudnya apa, Pak Riz? Dengar baik tuan-tuan, sahabat-sahabat, ibu-ibu ayah. Bila kita sebut tentang keinginan yang mendalam, maka apa pun rintangan dia tak risau, apa pun rintangan dia tak takut, apa pun rintangan dia tak gentar. Itu yang dikatakan keinginan mendalam. Dia memang memang dia dah ikrar dah, dia memang dah azam, apa pun terjadi dia tak akan isap dadah lagi, dia akan berhenti. Apa pun terjadi dia akan tinggalkan dadah. Maka ujian paling besar ialah ketagihan. Maka dia akan fight, sebab dia dah ada keazaman yang mendalam. Dia akan fight walaupun seksi mana pun kan. Ikat dekat tiang lah kan, menjerit macam orang gila kan, sebab dia dah berjanji dia nak tinggalkan dadah. So dia nak melepasi 2 minggu
tanpa dadah tu bukan senang. Tapi sebab dia dah ada keinginan yang mendalam, dia sanggup hadapi ujian, dia sanggup hadapi rintangan, dia sanggup hadapi kesakitan, dia sanggup hadapi kepayahan. Ini mesti ada dalam hidup kita. Ini mesti ada. Bila kita ada keinginan yang sangat mendalam, contoh Pak Aris datang daripada madrasah, bila kita ada keinginan mendalam nak lihat anak kita jadi hafiz, jadi hufaz yang ada akhlak, hufaz yang ada adab, hufaz yang ada disiplin diri, hufaz yang ada jati diri. Kita ni bapa ada keinginan mendalam, maka kita mampu tepis semua fitnah. Kita mampu tepis semua anasir-anasir yang boleh menghalang akhirnya tercapai impian nak lihat anak kita jadi hafiz. Sebab ada banyak ujian, akan datang macam-macam cerita, macam-macam fitnah, seperti cerita hari ini, kan? Macam mana Pak Aris saya nak tepis fitnah, macam mana dalam hidup, selagi kita bergelar manusia, selagi nafas di kandung badan, selagi itulah kita terdedah dengan jiwa-jiwa manusia yang rosak, hati-hati yang rosak, yang sentiasa hidupnya memandang manusia dan risau tentang manusia. Tadi Pak Aris kongsi dengan anak-anak madrasah, yang beberapa orang yang tinggal dengan Pak Aris, yang hari ini akan ada 2 pelajar akan hafiz 30 juzuk. Pak Aris kongsi apa? Pak Aris kata, ingat formula S. Apa formula S? Manusia ni, kita dikelilingi oleh manusia yang sebahagian besar, mungkin kecil, tak dapat dipastikan, bergantung pada persekitaran hidup anda. Tapi hakikatnya, kita berhadapan dengan manusia yang susah hati melihat kita senang, yang senang hati melihat kita susah. Formula S tu, nampak tak? Yang susah hati melihat kita senang. Jadi itu yang lahirnya kianat, lahirnya perbuatan-perbuatan yang mensabotaj, kan? Orang susah hati tengok kita senang, maka bila dia susah hati tengok kita senang, apa dia buat? Kan? Dia susah hati tengok kita senang ni, apa dia buat? Akhirnya dia pakai S. Apa S tu? Dia pakai santau dan sihir. Kan? Sebab dia susah hati tengok kita senang, dia susah hati tengok pencapaian hidup kita. Kan? S, apa dia buat? Santau sihir ni tinggi darjat dia. Kan? Dia hantar apa? Dia sebarkan mesej-mesej S. Dia sebarkan mesej-mesej yang menyebabkan orang percaya cerita tu. Dia sebarkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang hilang keyakinan ke atas kita. Dia sebarkan mesej-mesej, dia sebarkan WhatsApp yang menyebabkan orang percaya bahawa kita ni teruk, rosak, hina, cat-cat amindah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faham ke faham sahabat? Ya. Tapi bila kita berhadapan dengan manusia yang susah hati sebab kita senang, maka kita senang hati berhadapan dengan susah hati orang tu. Jangan balas. Apa kita buat? Allah bagi kita formula 2 S. Ni Pak Aris selalu kongsi. Allah bagi kita 2 formula S. Apa yang Allah bagi formula S kita dalam Quran, Allah tulis, Allah catat. Apa dia? Formula S, sabar dan solat. Nampak tak? Kalau kita berhadapan dengan orang yang susah hati sebab kita senang, maka mungkin mereka akan buat sesuatu yang melampaui batas manusia yang normal. Mereka sebarkan cerita-cerita bohong. Mereka sebarkan cerita tu mungkin ada sedikit kebenaran, tapi mereka nak jadikan besar. Mereka pun bawalah cerita yang ditambah-tambah, ditokok tambah, menjadikan orang jadi risau, orang jadi bimbang. Kan? Jadi untuk berhadapan dengan orang macam tu, kan, kita pula jangan pula bila orang berhadapan dengan orang yang sebarkan cerita-cerita bohong kita jangan pula cuba bomo untuk santau dan sihir dia. Tak payah. Nabi ajar, kan, Allah letakkan dalam Quran formula tips dia, mudah dia. Apa dia? Solat dan juga sabar. Solat dan sabar. InsyaAllah kita menang. Kan? Kita pasti menang. Dari segi sudut bahasa manusia, mereka menang. Sebab mereka telah menyusahkan kita. Dengan menyebarkan perkara-perkara yang bohong, menyebarkan fitnah, ramai orang percaya. Bila ramai orang percaya, ramai orang benci kita, ramai orang tak suka kita. Dan dari segi bahasa manusianya, mereka menang. Mereka berjaya. Tapi dari segi bahasa imannya, kita menang, sahabat. Bila kita sabar, bila kita jaga solat, kita menang. InsyaAllah. Kan? Nabi sentiasa difitnah. So kalau kita pilih jalan ini, jalan yang akan difitnah. Kalau kita pilih jalan ini jalan yang akan disakiti. Kena faham tu. Jalan yang akan disakiti. Kena faham tu. Maka kita kena kuatkan perjalanan kita. Kita kena kuatkan perisai kita. Banyak sabar, banyak solat. Itu perisai kuat tu. Perisai yang sangat kuat, sahabat-sahabat, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham tu? Nampak tak sahabat-sahabat? Kita kena kuat, kan? Allah cipta kita kan bukan untuk menjadi hamba manusia. Jadi jangan menangis, jangan resah, jangan gelisah, kan? Jangan risau kan kalau orang fitnah kita.
dalam hidup fitnah tak akan berakhir. Dalam hidup ada banyak orang berbuka-buka. Ya. Jadi kita hadap je. Orang macam tu hadap. Kan? Hadap je. Depan kita bukan baik. Tapi dia sebarkan cerita buruk. Dia mengapi-ngapikan orang. Dia fitnah. Biarkan. Biarkan. Kita banyak minta bantuan Allah. Kan? Semalam Pak Aris mesyuarat dengan tim. Kan? Bila kita hadapi masalah, bila Pak Aris kongsi dengan anda teknik, cara, kaedah, Allah hantar masalah pada Pak Aris. Mungkin saja Allah nak lihat sejauh mana Pak Aris yang pandai bercakap ni mampu buat apa yang dia cakap. Satu, Pak Aris kata pada tim. Pak Aris kata apa? Bila kita difitnah, bila banyak orang fitnah kita, kan, mereka berjuang untuk kalahkan kita. Dan mereka yakin mereka akan kalahkan kita. Apa Pak Aris kata pada tim? Mereka yakin akan kalahkan kita. Maka kita juga yakin mereka akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita. Mereka yakin akan kalahkan kita dengan fitnah-fitnah dan menampakkan hasil. Orang nampak hasil dan mereka setengah seronok, gembira, bertepuk-tepuk tangan. Sebab bila menyebarkan fitnah dan fitnah itu telah menjadi pegangan manusia, mereka pegang itu dengan keyakinan, maka orang yang menyebarkan fitnah itu akan seronok, gembira. Kan? Mereka rasa mereka menang. Mereka rasa mereka akan tundukkan kita, kalahkan kita. Sebab tu, bila orang fitnah kita, tuan-tuan, kita kena kuat. Jangan tunjuk kelemahan kita. Jangan tunjuk air mata kita. Jangan tunjuk kelemahan diri kita. Jangan. Kita fight balik. Pak Aris Raja banyak kali apa? Fighter. Jangan takut pada manusia. Takut pada Allah SWT. Bila manusia nak tengok kita jatuh, kita bangkit. Dia yakin dijatuhkan kita. Kita yakin dia akan jatuh kerana Allah SWT. Nampak tak? Dia yakin akan jatuhkan kita kerana dia. Tapi kita yakin dia akan jatuh dengan sikap dia, dengan karakter dia, dengan penipuan dia, dengan fitnah dia akan jatuh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang tu. Ya, Pak Aris sedang lalui benda yang sama. Kan? Biarkan mereka ketawa, mereka gembira, biarkan. Kan? Tak apa. Jangan buang masa fikir tentang mereka. Anda buang masa. Anda kena fikir akhirat anda. Bila anda fikir akhirat anda balas dengan sabar. Anda fikir akhirat anda akan sabar dengan reda. Bila anda fikir akhirat anda akan balas dengan gandakan, mantapkan, perkukuhkan solat anda, ibadah anda. InsyaAllah kita menang. InsyaAllah tuan-tuan. Jangan risau. Kan? Hari ni Pak Aris seorang ni. Nampak tak? Jangan lupa seminar online Pak Aris. 8/8. Kalau anda nak jiwa yang besar, jiwa yang mantap, yang kukuh, jangan putus asa sahabat. Pak Aris sendiri yang tak bayi buat live ni kena fitnah teruk. Kan? Teruk. Tapi Pak Aris bangkit kerana Allah SWT. Percayalah, kita tidak akan kalah. Tidak akan kalah. Kan? Kalaupun dia hantar jin, dia hantar santau sihir, kita tak akan kalah. Tak akan kalah. Sebab apa kita tak akan kalah? Sebab kita ada Allah. Kita tetap sujud pada Allah di saat susah. Kita tetap sujud pada Allah di saat kita sakit. Kita tetap sujud pada Allah di saat kita dilukai. Kita tetap cari Allah walaupun apa pun berlaku. Tidak akan berganjak itikad kita. So, 8/8. Jangan lupa bersama Pak Aris. Tulis nombor telefon. Kan? Pak Aris kan ada madrasah. Jadi dengan Pak Aris ni kalau nak minta. Kan? Bukan kata orang lah. Bukan kata orang. Kalau orang ni, dia dulu, dia belajar. Dia hantar anak dia kat madrasah. Dia sumbang. Tapi kalau dia berhenti, dia akan lanyak kita balik. Kita yang sumbang paling banyak. Dia tahu apa? Kita kena minta orang ni kan. Dia jadi hina. Bila kita minta dana, minta sumbangan, kita jadi hina. Jadi, untuk elakkan orang menghina agama, sebab kita punya kekurangan, kekilafan, kita buat seminar lah. Bila kita buat seminar, orang pergi, duit tu, seminar kita berharga RM50. Dengan duit itu, kita dapat manfaat untuk madrasah. Manusia ini akan cari apa saja ruang untuk kenakan kita. Dia akan cari apa saja ruang untuk tikam kita. Dia akan cari apa saja peluang untuk menampakkan kita ni teruk, kita ni jahat, kita ni masalah. Biarkan. Kita hidup berapa lama sahabat, berapa lama kita berhidup. Biarkanlah. Kalau orang rasa seronok kenakan kita, biarkan. Berilah mereka ruang untuk gembira. Sebab kegembiraan kita wallahi yang sebenar-benarnya di akhirat nanti. Ya, insyaAllah. Di pintu pertama di alam barzah, insyaAllah kita akan tidur seperti tidurnya seorang pengantin. Itu kata Nabi, wasiat Nabi yang kita ambil untuk jadikan kita sihat, insyaAllah. Percayalah. Dan kita tak terganggu dengan pukulan, dengan bantai, malaikat mungkar nakir. Sebab kita hidup penuh dengan kesakitan. Wallahi, biar kita sakit kat dunia, jangan sakit di alam barzah. Biar kita sakit kat dunia, tak nak sakit di akhirat. Biarkan. Biar kita disakiti. Manusia sakitkan kita lebih baik daripada mungkar nakir sakitkan kita dengan asbab bekalan kita yang tak cukup, asbab dosa kita yang banyak. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nauzubillah min zalik. Tak nak. Biar kita disakiti dunia, reda aje, terima je. Biar tak apa. Kan? Kita kena fight. Kita jangan takut untuk berhadapan dengan semua ujian ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pak Aris nak baca tak boleh. Sebab Pak Aris ni gabun lah.
Kan orang nak baca tak ada, Pak Riz ni dalam kereta seorang. Assalamualaikum Pak Riz, Waalaikumsalam. Terima kasih yang bagi salam. Kan, minta maaf lah orang tua ni kalau baca memang susah, ya Allah. Kan, apa ni sufi apa insan kan. Pedulikan apa orang kata, betul, kita pedulikan. Terus cakap terus pening kepala. Terus pening kepala, fikir-fikir, kita nangis sendiri. Kita fikir-fikir, kita resah. Kita fikir-fikir, kita tak tenang. Kan? Kita ingat pesan Allah. Banyakkan zikir, hati tenteram bila kita ingat Allah. Ingat Allah. Baca banyak Quran. Zikir. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Hari ini hari Jumaat, perbanyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan berhenti. Kasihlah Nabi, Allah akan kasih kamu. Percayalah. Di saat manusia membencimu, biarkan. Jangan kamu hilang kasih sayang Allah. Di saat manusia membencimu, tingkatkan ibadahmu. InsyaAllah kamu dapat satu keindahan yang sangat besar. Kecintaan, kasih sayang, merdatilah Allah Subhanallah ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faham ke faham? So jangan give up dalam hidup. Jangan give up. Kita tak akan mungkin buat semua orang sayang kita. Pak Riz banyak kali cakap kan, tapi kita sedaya upaya untuk sayang semua orang. Biar orang kenakan kita, tapi kita sayang mereka. Kita doakan hidayah untuk mereka. Biar mereka beramai-ramai kenakan kita, fitnah kita. Kan? Ada seorang follower Pak Riz, saya difitnah, berzina dengan lelaki. Sedangkan saya tak buat Pak Riz. Goncang rumah tangga saya. Suami saya percaya. Itu sedih lah. Sebab Pak Riz, bila Pak Riz pesan pada tim Pak Riz, bila fitnah datang kat kita, kita jangan bercakaran, jangan bertelagah. Kita kuatkan tim kita. Kita satukan hati-hati kita. Ujian sampai kat kita sekarang, maka kita bersatu hati. Kita bergerak secara jemaah. Kalau mereka berjemaah serang kita, mereka berjemaah fitnah kita, kita berjemaah cari Allah. InsyaAllah kita menang. Suami, di saat isterimu dituduh macam-macam, jangan percaya. Minta petunjuk Allah. Ada ramai orang boleh fitnah macam-macam, sahabat. Jangan pindah percaya. Isterimu adalah orang yang adalah orang yang setilam denganmu, orang yang sebantal denganmu. Kalau kamu boleh percaya kata orang, sedihnya hidupmu. Tadi Pak Riz berkata pada tim, ni kisah madrasah pula nak cakap. Kan? Bila kita buat keputusan nak masukkan anak ke madrasah, kita fikir tentang keluarga kita. Tetapi apabila anda didatangi fitnah, jangan buat keputusan kerana orang. Jangan. Buatlah keputusan atas sebab anda telah bertemu dengan Allah dengan solat 2 rakaat. Pada semua manusia, bila kita dengar berita buruk tentang seseorang, tentang satu kumpulan, tentang satu organisasi, jangan terus buat keputusan. Sujud pada Allah walaupun yang sampai tu BFF kita. Kan? Best friend forever. Kan? Walaupun dia kawan baik kita sekalipun, kawan baik kita belum tentu dia baik untuk akhirat kita. Kalaupun dia kawan baik, dia sampaikan satu benda yang tak baik, maka sujud kita, buat solat 2 rakaat saja, aku solat sunat 2 rakaat kepada Allah Ta'ala, sujud kita, ya Allah, tadi aku dengar kabar berita buruk tentang madrasah. Benarkah ya Allah? Benarkah itu berlaku ya Allah? Minta petunjuk pada Allah. Bila kamu masuk anak ke madrasah, kamu tidak ambil keputusan orang, tapi kamu buat keputusan kamu sendiri. Tapi bila kamu nak keluar, kamu ambil cerita-cerita orang jadi keputusan. Itu sebenarnya anda tidak gentle. Itu menunjukkan anda tidak hebat. Kan? Dalam hidup jangan benarkan orang buat keputusan untuk hidup kita. Bila anda nak masukkan anak ke asrama penuh, kan, anda pun buat keputusan masuk anak asrama penuh. Tiba-tiba bila ada macam-macam ujian, kan, orang lain cakap, anda buat keputusan atas sebab orang lain cakap. Anak dia keluar asrama penuh sebab lain. Kita tak boleh samakan semua kes tu sama. Anak dia keluar asrama penuh sebab kena buli. Anak kau kena buli ke? Anak dia keluar daripada asrama penuh sebab anak dia sebenarnya adalah pelajar yang kena buang daripada asrama sebab tak cipta kejayaan, tak maintain, dia ada syarat. Anak engkau kenapa kau nak keluar? Hanya kerana ada cerita 4-5 mak apak yang gagal, engkau ambil cerita gagal mereka jadi pegangan kita. Tak boleh hidup macam tu. Itu salah. Seorang pejuang, dia berjuang kerana Allah, bukan berjuang kerana manusia. Seorang pejuang, dia buat satu keputusan tu merujuk kepada apa yang dia yakini daripada Allah kepada Allah SWT. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Allahu Akbar. So jangan gentar. Pak Riz dididik daripada kecil lagi. Macam-macam kena. Terima kasihlah mak bapak yang didik. Kan? Belajar sana, belajar sini. Kan? InsyaAllah. Jangan gentar dengan manusia. Walaupun dia hantar jin, jangan gentar seinci pun dengan jin.
Jangan ntar bila Pak Aris dia hantar apa santau, isteri kena, keluarga kena, kan? Pak Aris jeritkan jin tu. Bukan sebab kita bagus, tak. Kita nak takut dia apa? Dia makhluk sama manusia. Dia juga akan melalui proses pandang masyar macam kita. Nampak tak? Kita ada Allah. Jangan risau, kita ada Allah. Kita ada Allah. Kan? Kalau mati asbab tu tak apa. Kita mati kerana Allah. Itu perjuangan kita. Nampak tak? Banyak orang nak tengok kita mati, biarlah. Kan? Sebab orang tak nak tengok ke tetap mati juga. Nampak tak? Jadi kita teruskan perjuangan. Jangan risau. Kan? Banyak soalan datang pada Pak Aris, saya dikhianati, saya dizalimi, saya dikenakan, ada yang sampai masuk penjara. Kan? Orang kenakan dia, palsukan dikima dan sebagainya, masuk penjara sahabat, masuk penjara. Kita ni kena sikit-sikit dah bising, kena sikit-sikit dah mengelupu, sikit-sikit dah habis. Ada sahabat dia dikima, dipalsukan, konon-konon tantangan dia, pecah amanah, masuk penjara sampai bercerai-berai orang tu. Kan? Sedangkan duit tu orang lain dah kebas, orang lain dah makan, dah kenyang dah, tapi dia masuk penjara, bercerai-berai. Ini semua berlaku kan? Kan? Adakah mereka akan bahagia? Tidak. Mereka tak akan pernah bahagia. Mereka tak akan pernah dapat ketenangan. Percayalah. Orang yang sentiasa fikir tentang orang lain macam nak jatuhkan orang tu, orang tak pernah tenang. Tak pernah tenang. Kan? Cuba tengok. Dengar baik. Cuba tengok orang-orang yang suka fitnah orang. Tengok perniagaan dia. Tengok perniagaan dia. Orang yang suka fitnah orang, tengok perniagaan dia. Tengok perniagaan dia. Kan? Perniagaan dia berbablas. Orang yang suka fitnah orang ni, perniagaan dia biasanya akan lingkup. Biasanya akan susah. Kerja dia tak berkat. Pendapatan dia asyik tak cukup je. Rezeki dia tak melekat. Pendapatan dia tak berkat. Nampak tak? Dia pun tak didatangi oleh malaikat. Semuanya tersekat. Hidupnya tak bermanfaat. Rugi sampai akhirat. Faham ke faham tu? InsyaAllah. Faham InsyaAllah. Orang nak fitnah, biarkan Allah sendiri. Betul. Ada orang kata Pak Aris cakap senang lah. Tak, Pak Aris pun kena fitnah teruk Pak Aris kena fitnah. Dan insya-Allah nanti Pak Aris kongsi pada follower-followers yang lain. Kalau anda melalui perkara yang sama, Pak Aris kongsikan macam mana Pak Aris berhadapan dengan fitnah-fitnah ni. Kita bukan hebat, tapi kita ada maha hebat, Allah SWT. Kita bukan besar, kita kecil, kita kerdil, kita hamba. Satu, kita sujud pada yang maha besar. Kita ada yang maha besar. Apa nak takut? Kalau kita ni nak gaduh, kita bawa yang besar-besar. Abang long kawasan, badan besar-besar, top kita bawa. Kita rasa kuat. Tapi bila kita ada yang maha besar, kita rasa confident tu tinggi. Kan? Bila orang serang kita betul-betul suka dia. Kan? Allahu Akbar. Kan? Tadi Pak Aris borak dengan isteri, dengan staff. Pak Aris kata, kesian. Dalam hati ni, terfikir ni, bila orang serang kita, dia lupa. Dia pernah cerita dalam kain dia. Dia pernah cerita. Pak Aris ni kan orang psikologi, motivator, pakar kekeluargaan. Kadang orang cerita hal keluarga dia kat kita, pam-pam sampai dalam kain cerita. Hari ni dia fitnah kita, dia lupa cerita dia. Tapi kita pegang prinsip, tak nak aibkan orang. Jangan nak aibkan orang. Dan jangan biar dia aibkan kita, biarkan. Biarkan manusia aibkan kita, jangan kita aibkan orang. Itu prinsip kena pegang tau sahabat. Biar dia fitnah. Pak Aris dah biasalah. Dan dah tak ada air mata, hati pun dah tak ada lah. Dah tak kisah. Kan? Fitnah lah, ceritalah apa pun, ceritalah, biarlah. Kan? Dia penat, dia berhentilah. Dia tak penat, nanti Allah berhentikan nyawa ni. Senang cerita. Dia penat, dia berhenti. Kalau dia tak penat, dia masih bercakap, nanti Allah berhentikan nafas dia. Berhentilah selama-lamanya, insya-Allah. Perjuangan kita teruskan, jangan berhenti. Dakwah kita teruskan. Selama-lama iman adalah mendoakan orang. Kita doakan semoga semua dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Allah SWT kesian ni Pak Aris ni, dah tak nampak ni. Dulu salah gunakan mata lah. Kan? Saya sedar dalam perniagaan, berbelas tahun saya disantau angin hingga sekarang saya serahkan pada Allah balasnya. Puan, ni puan yang kena santau-santau ni kan. Bila ini satu teknik yang Pak Aris selalu gunakan. Ini teknik. Kalau orang santau-santau ni, kita cakap dengan jin ni. Dia ada jin yang dah masuk dalam tubuh kita. Cakap dengan jin. Kan? Kita cakap dengan penuh keberanian. Aku sakit kerana Allah, bukan kau. Kalau kau tak keluar dari tubuh aku, tapi dengan jaga, bila orang dah masukkan jin, dah masuk santau, kadang kita ni nak sembahyang pun susah. Tak nak sembahyang lah, nampak tak nak zikir. Itu memang kerja jin. Memang kerja jin-jin jahat ni. Tapi kalau kita ada kekuatan menguasai diri kita kata, kan? Aku akan jaga amal, aku akan zikir, aku akan baca Quran, kau akan terbakar. Engkau pasti terbakar. Percayalah.
Ayat Quran ni akan bakar engkau. Ayat Quran ni akan musnahkan engkau. Yakin tu. Kuatkan keyakinan. Lawan. Fight. Kan? Sebab tu kita tak perlu cek-cek bumbu-bumbu pawang ni. Kan? Kita fight. Kita zikir-zikir. Ya Allah. Dengan kalimah La ilaha illallah. Ya Allah. Engkau bakar jin yang ada dalam tubuh aku. Engkau musnahkan jin dalam tubuh aku. Ya Allah. Engkau keluarkan Ya Allah. Minta berterusan. Lawan fight dia. InsyaAllah. Manusia tak pernah puas hati dengan kita, tuan-tuan. Mereka gunakan apa saja untuk musnahkan kita. So jangan tertunduk dengan perkara-perkara itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya. Tuan-tuan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita ada Allah. Jangan sikit bergentar. Tuan-tuan, jangan lupa tahu. Apa dia? Ni. Kan. Seminar online Pak Riz. Ni dia kan. Nampak tak? Tinggalkan nombor telefon tuan-tuan untuk hadir bersama Pak Riz pada 8/8 seminar online #bersama Pak Riz. Mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita kejayaan dunia akhirat insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan kita berjaya insya-Allah. Jadi tolong tuan-tuan kan, jom join program Pak Riz. Dah 12:04 minit. Kita buat mungkin dalam 5 minit 10 minit lagi kita akan habiskan siaran ni. Dan Pak Riz ada depan masjid ni, masjid MITC. Pak Riz ada dekat masjid sekarang. Masih kosong orang. Dia menarik. Dia sangat menarik. Kau nampak yang awal-awal tu semua tak ada jemputan tu. Yang datang awal tu tak ada jemputan. Maknanya yang tak ada jemputan tu kualiti dia tinggi. Yang tak ada jemputan tu itu maknanya dia besar. Sebab dia datang awal, sebab dia nak dapat tempat. Dia datang awal sebab kalau datang lewat dia tak dapat tempat. Orang yang ada jemputan dia tak ada masalah datang pukul dan datang ketubah pun tak apa pasal dia ada tempat, dia ada kad, dia ada WhatsApp. Tapi orang tak ada jemputan macam Pak Riz ni datang awal lah. Sebab kita nak tempat. Kan? Sebab kita nak tempat, bukan nak tempat masjid ni. Kita nak tempat di sisi Allah. Kita bukan nak tempat masjid, kat mana-mana boleh sembahyang, tak ada hal. Tapi kita nak dapat tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling penting. Faham ke faham? Kita nak ada tempat di sisi Allah. Sebab itu kita berempat-pulas untuk hadir ke masjid. Bukan sebab kita bagus. Solat ni bukan sebab kita bagus. Ini tuntutan, ini fardu. Kita datang awal sebab kita nak dapat tempat di sisi Allah. Kita nak Allah pandang kita. Manusia pandang tak ada heran. Setiap hari orang pandang kita. Kita nak Allah pandang kita. Kita nak Allah pandang kita. Kita nak Allah pandang kita. Kita nak dapat tempat di sisi Allah. Ni datang awal ni kita dapatlah duduk tempat depan. Tapi bukan itu yang kita nak kabarkan, nak gembirakan, nak hebohkan, nak sampai-sampai kepada orang. Kita datang awal sebab kita nak dapat tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu perjuangan kita. Dah siap kan? Kita nak gerak, dah siap tikar sejadah, dah siap semua. Kita nak gerak insya-Allah tuan-tuan. Dan tuan-tuan jangan lupa datang seawal mungkin. Sebab kalau kita nak sesuatu yang besar, kita rebut dia kan. Kalau kita nak sesuatu yang hebat, kita sanggup gedah apa saja cabaran. Maka datanglah masjid seawal yang boleh. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati kita. Mudah-mudahan Allah beri kita hidayah, petunjuk. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada golongan-golongan yang sentiasa mengkhianati orang, mensabotase orang, khianat orang, dendam orang, benci orang. Tak nak. Gugi tuan-tuan, gugi. Berapa lama kita boleh hidup dengan perasaan benci, dendam? Berapa lama? Jangan hidup dengan dendam. Paling teruk bila kita dendam mak kita sendiri. Paling teruk, paling hina bila kita benci ayah kita sendiri. Jangan tinggalkan. Tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan. Okey? Terima kasihlah sebab dapat hadir. Mungkin masa Pak Riz dengan anda tak berapa banyak, tak berapa lama, tapi gembira dan bahagia dapat bertemu dengan anda semua. Walaupun sekejap, walaupun sebentar. Tapi pertemuan ini satu pertemuan yang penuh keindahan. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkati. Orang nak boleh datang masjid. Pak Riz risau tak ada tempat di sisi Allah, nanti kau datang lambat-lambat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hiduplah dengan keyakinan. Hiduplah dengan keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hiduplah. Dan jangan hidup dengan kepupuraan. Hiduplah dengan keyakinan. Buatlah sesuatu yang memberi keuntungan pada kehidupan kita. Jangan percaya kepada sesuatu yang kita tak lihat. Dan Nabi dah ajar kepada kita. Bila kita berapa masalah, carilah Allah, sujud pada dia, buat solat 2 rakaat, percayalah, insya-Allah. Dan jadilah orang yang memberi manfaat. Dan bukan sebarkan keburukan. Khairun nas anfa'um linnas. Sebarkanlah kebaikan, sebarkanlah sesuatu yang indah, bukan sebarkan sesuatu yang buruk. Jangan jadi macam tu sahabat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Jaga diri baik. Izinkan Pak Riz untuk tinggalkan anda semua.
kan mudah-mudahan perpisahan ini perpisahan yang dirahmati diri dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perpisahan ini perpisahan yang menjadi asbab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumaat, perbanyakkan selawat sahabat, banyakkan sedekah, banyakkan selawat. Family S2 amalkan ia, banyakkan selawat, banyakkan sedekah, kan. Serahkan diri sebagai seorang hamba, kan. Sebutlah yang baik-baik, kan. Mudah-mudahan Allah juga pandang kita dengan pandangan yang baik-baik, insya-Allah, kan. Sebutlah yang baik-baik, pandanglah yang baik-baik, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pandang kita yang baik-baik. Mudah-mudahan kita dipanggil dengan panggilan yang baik-baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, tuan-tuan, kan, doakan saya, kan. Saya doakan anda semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jaga diri baik, ya. Insya-Allah, dunia ini tempat sebentar sangat, kan. Subhanallah. Dan tiba masa kita akan dipanggil balik dan kita nak balik dengan bekal yang terbaik, insya-Allah. Jom kita pergi masjid, kan. Kita sujud pada Allah. Kita sujud pada Allah puas-puas, insya-Allah. Mana tahu ini sujud yang terakhir kita. Nampak tak? Mana tahu hari ini hari yang terakhir kita, Jumaat terakhir kita. Dan mudah-mudahan kita tinggalkan Jumaat dengan kepuasan yang sangat dahsyat, insya-Allah. Jaga baik anda semua. Kesayangan Paris, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.